Tahu tak anda yang lebih kurang 264 juta orang menderita dengan penyakit depression? Dan tahu tak sebenarnya depression bukanlah sejenis perasaan sedih, tapi dia adalah satu penyakit mental yang serius. Pernah dengar tak ayat ini? Semalam aku depresi. Atau pernah tak anda sendiri yang menyebut dialog yang sebegini? Saya tak sihat hari ini, saya depresi. Di sini mungkin anda tak jelas dengan maksud depression ataupun cara yang betul dengan penggunaan istilah depression tersebut. Nama saya Maria Kip, saya seorang guru peribadi yang kini menetap di Kuala Lumpur. Dalam video ini, saya akan membantu anda memahami secara umum apa itu depresi. Istilah bahasa Inggerisnya depression lebih biasa digunakan dalam kalangan kita. Dalam bahasa Melayu, depresi membawa maksud murung. Namun, murung yang dibincangkan di sini adalah kemurungan klinikal yang mana ia telah dikenal pasti sebagai satu penyakit mental yang serius. Jadi, apakah sebenarnya depression? Nama klinikalnya adalah Major Depression Disorder atau nama singkatan pula MDD. Depression adalah sejenis penyakit medikal yang serius. Ianya tergolong di dalam kategori mood disorder, bermakna ianya penyakit yang mempengaruhi mood si pesakit. Dan Alhamdulillah, penyakit depression ini ia boleh dirawat. Tapi sekalipun ini adalah penyakit yang berkaitan dengan mood, dia tetap boleh membawa kepada pelbagai masalah emosi yang lain dan juga sudah tentu fizikal, menyebabkan si pesakit tak dapat menjalani kehidupan di rumah maupun tempat kerja dengan baik. Depression boleh dikenal pasti dengan tanda-tanda yang boleh dilihat pada pesakit. Saya akan kongsikan 3 tanda yang paling kritikal. Pertama, hilang minat dengan aktiviti yang digemari. Contohnya, rakan anda biasanya suka memasak, tapi dah lebih dari 2 minggu rakan anda kelihatan murung dan tak memasak. Sedangkan itu adalah aktiviti yang paling rakan anda suka dan enjoy. Dan anda melihatnya sebagai sesuatu yang sangat pelik kerana ianya satu perubahan yang tiba-tiba dan berlarutan panjang. Kedua, tanda kritikal lain pula adalah berkaitan dengan pemikiran. Si pesakit akan merasa segalanya sukar, seperti membuat keputusan, sukar untuk fokus, mudah lupa, dan inilah yang membuatkan pesakit tak dapat berfungsi di tempat kerja maupun rutin kebiasaan di rumah. Dan tanda yang paling berat adalah adanya pemikiran untuk mati. Sama ada dalam bentuk pemikiran saja ataupun dah mula merancang ataupun membuat tindakan yang bertujuan untuk menamatkan hidup. Sebenarnya ada beberapa lagi tanda-tanda depression yang tak saya kongsikan dalam video ini. Ianya perlukan video yang lebih panjang untuk memastikan penerangan yang diberikan lebih jelas. Dan tanda-tanda utama depression ini haruslah diambil perhatian. Daripada 3 tanda yang saya berikan tadi, kita sudah tahu sama ada orang sekeliling kita mengalami depression ataupun tidak. Ataupun sebenarnya anda sendiri mempunyai tanda-tanda ini. Sekiranya ada, kemungkinan seseorang itu depression. Namun tegas sekali untuk saya maklumkan bahawa anda tak boleh mendiagnose diri sendiri maupun orang lain. Jalan yang paling tepat adalah dengan menghadirkan diri di klinik kesihatan untuk mendapatkan bantuan dan seterusnya mendiagnose sama ada anda depression ataupun tidak, dan ianya hanya boleh dikendalikan oleh profesional. Dan dah tentu jika tidak dirawat, situasi yang terburuk yang boleh berlaku, kemungkinan pesakit yang telah pun ada idea pemikiran untuk menamatkan hidup akhirnya telah mati, membunuh dirinya sendiri. Kita harap kita dapat mengelakkan perkara yang terakhir itu berlaku. Dan saya berharap semoga ini dapat membantu anda memahami sedikit sebanyak tentang apa itu depression dan memberi berita gembira kepada anda yang mungkin sedang mengalami depression bahawa anda boleh sembuh dengan rawatan yang betul. Ingat, depression boleh dirawat. Jika anda suka atau terinspirasi dengan video ini maupun ada sebarang cadangan, saya sangat teruja untuk melihat anda menulisnya di ruangan komen di bawah. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.